kita since kita nak cakap lebih lagi mengenai 4 pasukan yang terlibat dengan semi-finals Piala Malaysia ini, tak sahlah kalau tak ada siapa, Fariha? King Zulhelmi Zainal Azam, selamat datang. Oh, merah. Macam bias dah nampaknya. Awal sabar. tak sebut pun. Zul, macam mana sekarang okey? Okey, baru sibuk kan balik mengundi. So agak macam ni sikitlah kelam kabut sikit. Tapi okey, saya tak sabar untuk bincang dengan Elis dan Fariha. Ini yang kita mahu. Okey, nak tanya Zul teruslah mengenai Piala Malaysia ni. Antara 4 pasukan yang layak ke Piala Malaysia, adakah mereka orang kata pasukan yang memang Zul dah kata boleh pergi, ataupun sebenarnya ada lagi pasukan yang bagus tapi disebabkan last minute kalah tak dapat mara. Zul punya orang kata opinion sendiri macam mana? Saya rasa keempat-empat ni deserve untuk berada di semi-final selaku 4 pasukan terbaik untuk musim 2022. Ini berdasarkan prestasi semasa dan juga kualiti pemain yang ada di setiap pasukan, terutamanya pasukan JDT dan juga Terengganu. Tetapi melihat kepada pasukan Sabah dan juga Selangor, saya berasakan dua pasukan ini bonus untuk mereka berjaya mara ke separuh akhir, kerana pasukan seperti saya boleh katakan Negeri Sembilan FC juga antara pasukan yang mempunyai potensi berada di peringkat separuh akhir. Tapi keseluruhannya 4 pasukan ini memang layak berebut ke final untuk saingan kali ini. Alright. Tapi kan Zul, kalau kita melihat kepada Selangor dulu lah kan. Pada permulaan mereka berjaya elak dari bolos 3 perlawanan sehingga Negeri Sembilan dan Terengganu kunjung tiba. Macam mana Zul melihat prestasi Selangor setakat ini di Piala Malaysia? Memang perfect, memang luar biasa, sebab saya rasa sejak bawah bimbingan Tan Cheng Ho, umum tahu mereka belum tewas lagi. Saya boleh katakan Tan Cheng Ho is unbeaten. Tak silap saya dengan 6 ataupun 7 kemenangan, 2 keputusan seri dan 0 tewas. Jadi saya rasa pasukan Selangor berada di landasan yang terbaik untuk mencipta sejarah mara ke pentas final. Dan kita melihat kepada statistik ini di mana mereka berjaya mencatatkan 4 kemenangan, 1 bolos dan 2 bolos di laman lawan. Dan keseluruhannya mereka telah menjaringkan 10 gol dalam keseluruhan aksi di Piala Malaysia. Tetapi kita nak bercakap mengenai perlawanan seterusnya bertemu Terengganu di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Saya rasa tugasan tetap mencabar walaupun mereka memiliki kelebihan 2 gol. Sebab apa saya cakap mencabar? Sebab kalau kita lihat balik rekod pertemuan Selangor di Gong Badak, mereka musim ini tidak berjaya mencatatkan kemenangan, iaitu tewas 2-0 pada April lalu dalam saingan Liga Super dan seri 1-1 dalam aksi separuh akhir Piala FA yang berkesudahan 2-4 memihak Terengganu FC menerusi sepakan penalti ketika itu. Jadi saya rasa mereka belajar daripada kesilapan menjelang pertemuan kedua pasukan ataupun separuh akhir kedua kali ini, yang saya rasa Selangor akan waspada dengan serangan bertali arus yang akan dilancarkan oleh Terengganu FC. Tapi sebenarnya saya terkejut juga tau Elis dan Zul, sebab bila kita tengok macam secara overall, pada saya Terengganu punya orang kata prestasi lebih bagus daripada Selangor. Tapi masa first round hari itu, orang kata benda yang sebaliknya berlaku kan. Tapi pada Zul, siapa pemain paling menyelah untuk Selangor dalam kejohanan ni? Setakat ini saya boleh katakan Muhairi Ajmal. Tetapi itu saya katakan juga ataupun peminat katakan, tapi sebenarnya saya memilih wira yang tak didendang ataupun the unsung hero sekarang ini, iaitu Khairul Azhan Khalid, penjaga gol. Kenapa tu? Sebab pemain ini prestasinya tidak menentu pada awal musim. Saya rasa dia melakukan beberapa kesilapan mudah hingga beliau kena bench. Saya rasa lebih daripada 5 perlawanan. Tempatnya diambil alih oleh Sam Somerville. Tetapi dalam kempen Piala Malaysia, Khairul Azhan yang juga penjaga kebangsaan telah memberi satu petanda bahawa beliau masih lagi berada dalam kelompok pemain ataupun penjaga kebangsaan. Berdasarkan rekod bolos yang sikit dalam kempen Piala Malaysia, kalau ikutkan dalam aksi terakhir bertemu Terengganu di MBPJ tempoh hari, 1 gol saja yang dilepaskan. Itu pun menerusi kesilapan daripada benteng
wow, saya pegang percuma pada ketika itu. Jadi saya memilih Khairul Azhan Khalid untuk pemain paling menyelah Selangor FC setakat ini. Okey, tapi kan maafkan saya, lawan Selangor di semis kedua nanti, Terengganu mempunyai kelebihan 2 gol. gol. So, adakah Zul lihat peluang Selangor tu macam cerah untuk lawan seterusnya semis kedua nanti? Itulah, bila saya melihat menang 3-1 tu, saya beranggapan macam selangkah ke final. Tetapi saya tanya juga benda ni kepada pakar bola sepak, pandit-pandit luar sana. Mereka katakan tidak. Dan saya sebenarnya bukan tidak bersetuju, tetapi saya melihat ada kelebihan untuk Selangor mengekalkan peluang ke final. Saya rasa dengan apa sistem bola sepak Tan Chin Ho lakukan, mereka boleh meraih satu keputusan yang positif di tempat lawan nanti. Tetapi apa yang menjadi persoalan ketika ini bagi kamp pasukan Selangor ialah status pemain pertahanan beliau, pemain pertahanan pasukan ini, iaitu Yazan Al-Arab. Pemain ini beraksi dalam aksi persahabatan antarabangsa bertemu Spain, Spanyol di Jordan, di mana pemain ini mewakili suat bangsaan beliau, Jordan. Dalam perlawanan itu, pasukan Jordan tewas 1-3. Tetapi pendedahan yang diperoleh oleh Yazan saya rasa cukup bermakna. Cumanya, beliau akan datang ataupun menyertai sesi latihan 2 hari sebelum perlawanan. Jadi, saya rasa Tan Chin Ho dalam dilema untuk memilih Yazan ataupun pemain sedia ada, iaitu Richmond Ankrah, yang telah menyelahkan keupayaan dalam kesempatan pertama, telah menjaringkan gol dan juga telah memberi satu persembahan yang cukup mantap menerusi kawalan ke atas Cece Kipri dan juga Kepa Sherman. Jadi itu yang lebih mencuri perhatian saya untuk kamp pasukan Selangor. Bagaimana percaturan taktikal Tan Chin Ho untuk semifinal kedua ini, terutamanya di posisi bek tengah The Red Giants. Tapi macam ada pros and cons lah sebab tak bersama dengan pasukan. And kita dah ada pun orang kata yang dah pernah bermain, dah pernah buat gol. Yang perform dalam pasukan. Yang perform. Tapi sebenarnya harapan untuk anak buah Nafuzzin pula macam mana? Okey, dia akan datang untuk menjaringkan gol. Saya rasa kalau mereka berupaya mendapatkan 1 gol pada separuh masa pertama, mereka berpeluang untuk mengikat kedudukan agregat. Tetapi kalau lewat, saya rasa sukar. Jadi harapan mereka adalah datang dengan lebih awal untuk mendapatkan gol awal. Sekurang-kurangnya 1 gol seperti saya katakan pada separuh masa pertama. Tetapi bagi kamp Terengganu FC ini juga menjadi persoalan. Apakah percaturan taktikal yang akan dipertaruhkan oleh Nafuzzin? Sebab pada pertemuan pertama dengan menggandingkan 2 penyerang iaitu Cece Kipri dan juga Kepa Sherman nampak kurang menjadi. Selain Chin Ho yang pening kepala, saya rasa Nafuzi pun akan pening kepala sebab siapakah yang akan dikorbankan kalau Nafuzi meletakkan Petrus Shitembi yang tidak beraksi pada perlawanan pertama untuk digunakan pada perlawanan kedua? Adakah Kepah ataupun Cece? Ketika ini Kepah merupakan penjaring terbanyak pasukan ataupun merupakan penjaring terbanyak kempen Piala Malaysia setakat ini dengan 7 gol. Tetapi dalam aksi terdahulu bertemu Selangor tidak menjadi. Berbanding pada Cece, walaupun menjaringkan 2 gol setakat ini dalam kempen Piala Malaysia, tetapi pemain ini telah memberi impak yang cukup baik dalam pasukan dalam pertemuan menentang Selangor di MPJ tempoh hari. 1 gol dan juga beberapa percubaan bahaya ke arah pintu gol. Jadi saya rasa siapa yang akan dikorbankan itu akan menjadi persoalan yang menarik yang kita akan nantikan. Tetapi saya memilih Shitembi akan digandingkan kepada Kepa Sherman, yang mana Cece akan digunakan sebagai penyerang tunggal dalam perlawanan itu nanti. Memang perlawanan yang bakal dinantikan lah. Cukup dinantikan. Tapi Zul, bila kita cakap mengenai Nafuzzin dan Terengganu ni, orang tahu sekarang tengah panas mengenai isu, Nafuzi dan management. Zul sempat tak tanya players ke ada ke efek ke orang kata mengenai perkara ni untuk dia pergi ke second leg ni? Okey, totally tidak. Sebab apa saya katakan tidak? Sebab isu ni sebenarnya pemain sudah aware, dah tahu, dah rasa. Bukan
hujung-hujung ni. Sebenarnya pada awal musim lagi. Yang mana kalau kita flashback balik, sebenarnya Nafuzi melanjutkan kontrak untuk musim 2022 agak lambat. Saya rasa lebih kurang sebulan pada ketika beliau sudah tidak mempunyai pasukan, namun atas desakan peminat, netizen termasuk pemain, beliau kekal bersama Terengganu untuk musim ni. Jadi situasi itu kembali berbangkit dan saya rasa pemain dah orang kata tidak rasa benda ni akan menjejaskan psikologi mereka untuk turun ke gelanggang. Cumanya apa yang saya rasa kekurangan dia adalah mereka melakukan kesilapan yang mana saya difahamkan pada sesi latihan mereka tidak menumpukan orang kata latihan set pieces. Sebab itu mereka dibolosi 3 gol dalam pertemuan pertama. Kurang, bukan tidak melakukan latihan tetapi kurang menumpukan aspek set pieces. Sebab itu 3 gol itu terhasil melalui set pieces. Saya rasa mereka akan bangkit dan memfokuskan perkara itu, elemen itu dalam peranan kedua nanti. Yang mana kita akan nantikan yang mana lebih baik, Nafuzi Ball ataupun Tiki Taka Aho, iaitu Tiki Taka Tan Cheng Ho lah. Tiki Taka Aho. Saya baru nak tanya dia jawab je. Okey, beralih kepada JDT and Sabah. Okey, yang kalau kita dengar pun dalam Nadi Arena, Badrul dan juga Rizal Ghazali injured. Adakah Sabah masih mampu bangkit di Iskandar Puteri ataupun memang kita dapat lihat dia kemenangan tu sememangnya milik JDT? Saya rasa kalau Alice datang Johor, Boleh jadi menang. Tapi realistik on paper saya rasa sukar. Memang Sabah tidak mempunyai peluang yang cerah. Miracle lah kalau ni. Luar biasa. Ajaib lah. Ajaib lah. Sebab apa saya katakan Sabah akan turun menerusi pendedahan Dato' Ong Kim Swee. Hanya 17 pemain saja available untuk game itu. Bayangkan termasuk goalkeeper Ong Kim Swee ada 6 ataupun 5 pemain sahaja yang akan digunakan sebagai pemain gantian. Jadi saya tak tahu bagaimana taktikal yang akan digunakan pada ketika mereka kehilangan pemain-pemain tonggak seperti Karol Fahmi Cekmat, Badrul Bhatia, Rizal Ghazali dan boleh saya katakan beberapa pemain import lain lagi. Tetapi untuk posisi penjaga gol saya rasa tidak ada masalah sebab Damon Lim, kalau kita lihat dalam peranan pertama tempoh hari, beliau telah menunjukkan satu prestasi yang baik walaupun dibolosi 1 gol menerusi jaringan Arif Aiman. Pemain ini telah menyelamatkan 1 penalti. Jadi tidak ada masalah isu besar untuk Kim Swee di posisi penjaga gol. Tapi di posisi lain itulah yang menjadi persoalan. Tinggal lagi sekarang ni peminat ataupun ramai yang mengharapkan pemain sedia ada itu menjadikan platform ini, pertemuan kedua ini sebagai platform untuk menunjukkan kebolehan mereka. Bukan saja kekal dalam skuad Sabah musim depan tetapi untuk diintai pasukan lain. Dan saya rasa kalau itu berjaya dilakukan, mereka sekurang-kurangnya boleh memberi saingan pada ketika pasukan JDT akan turun dengan skuad terbaik mereka. Ketiadaan Feroz tidak menjadi masalah yang mana saya difahamkan Adil Zafran sudah bersedia sebagai pemain gantian dan termasuk pemain yang baru menerima kerakyatan Indonesia iaitu Jody Ahmad. Tapi Sabah sekarang tengah konsisten juga orang katakan dia punya prestasi tu. And also nak cakap bolehlah Nak bagi makan apa lepas? Sekejap lagi kita cerita. Last question Zul. Tadi sebab Zul dah kata Kepasaman sekarang ni 7 gol dah kan? Terkejut tak? Bukan Bergson, bukan Farisari yang jadi. Betul. Agak-agak mengejutkan sebab Sherman pada saingan Liga Super sangat-sangat tidak menjadi. Tetapi apabila kita menuju ke Piala Malaysia ni, ini antara kejutan yang berlaku. First sekali, ini sebab mungkin mereka mengejar tawaran untuk lanjutan kontrak ataupun untuk cuba memikat pasukan lain. Tapi apa yang berlaku ketika ini amat menarik kerana Sherman membuktikan beliau mempunyai sentuhan berbisa berbanding penyerang seperti Bergson yang kita sebenarnya jangkakan pemain-pemain seperti Bergson maupun Fernando Forestieri mampu lebih menggegar dalam kempen Piala Malaysia. Jadi satu-satu prestasi dan juga suasana ataupun kedudukan yang luar biasa. Tapi ada baki orang kata 3 lagi perlawanan kan sampai ke final. Dua. Semi-final kedua, final. Terus final. So ada 2. Boleh kejar.
Tak boleh. Tak boleh, eh? Tak boleh. Oh, tak 7 boleh? gol ataupun 2 gol, saya rasa kalau dia menang 3-0, 3-0, mustahil. Mustahil lah. Saya rasa Sherman akan menjadi top scorer untuk kempen Confirm Piala lah. Malaysia. Okey, tak apa. Yang ni I bagi. Yang ni JDT bagi. Tapi menang kita orang akan menang final. Okey. Dah. Tak ada. Kita dah Tapi kalau Selangor pergi ke final, saya rasa bukan jalan yang mudah untuk JDT. Oh, so Zul pilih Selangor kali ni nak ke final. Nak kena jawab ke ni? Ha? Nak kena jawab ke ni? Jawab kalau berani. Saya rasa Terengganu akan menang lawan Selangor semifinal kedua. Oh, okey. Tapi Selangor yang pergi ke final. Kita lain tengok sama ada macam. terkenal atau tak. So, thank you so much Zul kerana bersama dengan kami.